warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizat bin Ruslan, nombor matrik 286840. Hari ini saya akan membatalkan 3 kategori industri kreatif di Malaysia, iaitu industri kreatif multimedia, industri kreatif seni budaya dan industri kreatif warisan budaya. Industri kreatif multimedia digunakan dalam pelbagai tujuan daripada seni halus, hiburan, seni komersial, kewartawanan, media dan perkhidmatan perisian yang disediakan untuk mana-mana industri kreatif yang disenaraikan. Seperti berikut. Mereka bentuk multimedia individu mungkin merangkumi spektrum sepanjang kejayaan mereka seperti penerbitan, filem, pengiklanan, seni reka, animasi dan kandungan digital. Industri kreatif seni budaya. Industri ini ialah industri-industri yang berkaitan dengan penghasilan karya-karya seni yang bercirikan budaya Malaysia. Industri seni budaya juga dapat mencukir dan mengetengahkan bakat, meningkatkan kepakaran serta kreativiti dalam industri kreatif melalui hasil kraft tangan, penulisan kreatif, fashion dan tekstil, seni muzik, seni visual. Juga dapat mengekspor hasil kreatif tempatan ke peringkat antarabangsa. Industri kreatif warisan budaya. Industri warisan budaya merupakan industri berkaitan warisan budaya seperti aktiviti muzium, arkib, pemulihan dan pemeliharaan. Seperti contoh dalam gambar ni, Kotak Formosa dan Kelly Castle, iaitu termasuk dalam warisan budaya Malaysia. Assalamualaikum, saya Nasur Wabil Kadir, nombor matrik 263717. Saya akan membentangkan satu kategori industri kreatif yang boleh menyumbang paling banyak terhadap ekonomi Malaysia selepas pandemik. Kebetulan kami memilih industri multimedia kreatif kerana industri ini adalah paling relevan selepas pandemik berdasarkan jagaan masa depan. Contohnya penerbitan surat khabar, majalah dan jurnal secara elektronik kekal relevan dalam menyumbang kepada ekonomi Malaysia. Industri ini mempunyai potensi tinggi dalam beberapa subkategori. Contohnya dalam subkategori animasi dan permainan video. Permainan video buatan Malaysia seperti Makcun Adventure dan Ejen Ali Emergency mampu meningkatkan ekonomi Malaysia ke tahap yang lebih baik. Dijangkakan selepas pandemik, sektor penyiaran televisyen akan kembali beroperasi seperti biasa, memandangkan kejohanan besar akan diadakan kembali seperti Piala Asia, Piala Dunia, Sukan C dan Sukan Olimpik. Hal ini secara tidak langsung akan menyumbang terhadap ekonomi Malaysia seperti sebelum pandemik. Assalamualaikum kepada saya dan juga kawan-kawan. Saya Siti Nazrina binti Razali, memegang nombor matrik 285640. Kumpulan saya telah memilih 3 syarikat multimedia, iaitu yang pertama daripada Animaster, iaitu filem Boboiboy. Yang kedua FMC atau lebih dikenali Fantasia Music City, dan yang ketiga RTM, iaitu Radio Television Malaysia. Baiklah, syarikat yang pertama ialah Animaster, iaitu Boboiboy. Semua dah tahu kan cerita Boboiboy ni? Boboiboy ni adalah antara animasi Malaysia yang franchise daripada Animaster Studio di Sabah Jaya Selangor. Pencipta animasi ini ialah Nizam Razak. Dan animasi ini mula ditayangkan pada 11 Mac tahun 2011 dan kini telah menembus pelbagai. Seterusnya adalah FMC. FMC ni Fantasia Music City. Semua tahu kan bahawa sebenarnya FMC ni bukan sahaja tertumpu kepada muzik. Syarikat FMC ni juga dia telah mengeluarkan satu telemovie yang bertajuk Demi. Fantasia Muzik ni pada asalnya dia hanyalah sebuah syarikat rekod saja. Kemudian pada tahun 1991 syarikat ni telah beroperasi sebagai entiti berasingan bagi pasaran khusus di Malaysia. Pada tahun 1999 tertubuhnya FMC Muzik yang mana diwakili oleh ahli FACP. Pada tahun 2002 pula syarikat FMC ni telah menghasilkan telemovie. FMC. Jadi syarikat FMC ni dia bukan sahaja tertumpu kepada muzik, tapi dia dah banyak bangunkan anak syarikat untuk telemovie dan sebagainya. Dan semua syarikat, anak-anak syarikat ni dia punya ketuanya ialah Hui Wang Enterprise Sdn Bhd yang mana beroperasi di Kuala Lumpur. Yang ketiga pula ialah RTM, iaitu Radio Television Malaysia. Radio Television Malaysia ni dia lebih dikenali sebagai Jabatan Penyiaran Malaysia. RTM ni antara rakaman antara penyiar yang terawal dan yang tertua di Malaysia tau. RTM ni sebenarnya ialah hak kerajaan dan diselia oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Tujuan RTM ni dia sebenarnya bertujuan yang pertama untuk memenuhi peranan kerajaan dalam penyediaan program pendidikan maklumat dan hiburan melalui perkhidmatan televisyen. Bawah RTM kita dapat tahu banyak TV, TV1, TV2 dan Kalau kita boleh tengok TV1 dia hanya mengkhususkan tentang berita semasa. Manakala kalau TV2
dia tentang dia tentang menyiarkan tentang drama berkaitan keluarga yang penyayang. So RTM ni dia telah pecah-pecahkan tau. Untuk siaran ni apa, siaran ini apa. So RTM ni antara salah satu syarikat yang besar dan juga diselit oleh kerajaan. Saya Nur Fatihah binti Muhammad Tajuddin akan menerangkan tentang klasifikasi standard perindustrian Malaysia atau dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai Malaysia Standard Industrial Classification, iaitu penerbitan pertama MSIC ini adalah pada tahun 1957. Kemudian ianya disusun semula pada tahun 1967 dan 1972. Penyusunan semula pada tahun 1972 telah menunjukkan kemajuan teknologi serta pelbagai perubahan industri baru yang telah diperkenalkan di Malaysia. MSIC ini telah mematuhi ISIC, iaitu International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, iaitu versi 3 yang diterbitkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Seterusnya kita akan pergi kepada tujuan MSIC diperkenalkan. Antara tujuannya adalah untuk memberikan rangka kerja yang standard bagi pengkelasan pertubuhan dan unit-unit statistik lain di dalam industri tertentu. Selain itu, ianya juga digunakan untuk mentakrif skop pengkumpulan dan penyusunan data dalam banci dan penyiasatan untuk mengelakkan jurang perbezaan dan duplikasi di antara pelbagai industri. Seterusnya, ia juga merupakan suatu rujukan standard kepada pengguna-pengguna perangkaan rasmi bagi jenis-jenis aktiviti ekonomi yang termasuk dalam pelbagai kategori industri. Seterusnya, kita akan pergi kepada struktur dan sistem pengikodan bagi MSIC. Struktur ini mempunyai 4 hierarki bahagian, iaitu peringkat yang paling tinggi dikenali sebagai peringkat item, diikuti dengan peringkat kelas, dan yang ketiga ialah peringkat kumpulan, manakala peringkat yang paling rendah dikenali sebagai peringkat bahagian. 3 peringkat pertama iaitu bahagian, kumpulan dan kelas mengikuti ISIC dengan rapat supaya data yang disusun boleh dibuat perbandingan di peringkat antarabangsa. Seterusnya, peringkat keempat yang dikenali sebagai peringkat terendah, item-item harus menggambarkan keadaan yang realistik secara aktiviti sebenar dijalankan dalam pertubuhan. Item-item yang mewakili segmen ekonomi Malaysia juga haruslah realistik dan diiktiraf. Seterusnya ialah sistem pengikodan. Sistem ini bertujuan untuk mengenal pasti 4 peringkat MSIC. Peringkat bahagian adalah untuk memisahkan semua aktiviti ekonomi kepada 6 blok kategori besar. Setiap satu diwakili dengan 2 kod 2 digit berjulat dari 01 hingga 99. Maksimal sebanyak 9 kategori yang lebih kecil diwujudkan bersama kod lebih tinggi dan angka bermula dengan 1. Manakala peringkat kumpulan pula dikenal pasti melalui kod 3 digit dan kod bahagian dan 1 kod penambah. Manakala peringkat kelas pula diwakili oleh kod 4 serta kod kumpulan dan 1 kod penambah dan dibahagi maksimal 9 item bersamaan dengan 5 digit. Antara 3 syarikat yang telah kumpulan kami pilih ialah yang pertama Animosta Studio Sendirian Berhad, iaitu kod 159110. Animosta ini menayangkan movie seperti Bobobot. Seterusnya FMC Music yang berkod 18200 dan yang seterusnya adalah Radio Television Malaysia RTM yang berkod 60200.